Dah siap apa semua isap rokok kat belakang tu kan. Saya pun datanglah balik. Setibanya saya dekat blok tu lagi, saya dah rasa macam lain tau. Rasa macam kena perhatikan je. Dah rasa tak berapa nak selesa sangat tau. Setelah setengah jam pun berlalu, saya terdengar seperti bunyi tangisan yang sayu sangat daripada tingkat yang paling atas blok tu. Lah, siapa pula yang menangis malam-malam buta macam ni? Ish, budak-budak ni lah tu. Sengaja nak menakut-nakutkan aku agaknya. Ingat aku takut. Hei, budak-budak ni. Oi! Rusdi! Sudahlah kau. Aku kenal lah suara kau. Hei, kau ni. Hei, kau tu kat atas tu. Hati-hati. Aku nampak pontianak tu ada dekat belakang kau tu. Dan niat saya sebenarnya waktu ni sekadar nak bergurau. Tapi seperti tak dilayan tau. Dan Rusdi ni langsung tak jawab apa-apa pun. Tapi suara menangis tu tetap masih kedengaran. Dan saya jerit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okeylah, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, untuk hari ini KSM nak bawakan kisah Malam Burung Hantu. Siapa pernah main Malam Burung Hantu ni? Jadinya marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama pada malam ni, program Burung Hantu. Siapa yang pernah main program ni? Pengalaman diceritakan berkenaan dengan dia join program Burung Hantu. Jadi kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ni nak ceritakan pengalaman saya dah berlaku lama dulu dan sekitar tahun 2003 dahululah yang telah saya pendamkan je dalam hati. Saya ni dah dicop sebagai, boleh dikatakan sebagai budak nakal lah dekat sekolah tu. Jadi satu hari saya dengan 4 orang rakan saya satu sekolah yang nakal-nakal ni lah telah terpilih untuk join satu program jati diri yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Negeri Perak. Yang ini, program ni kata dia untuk budak-budak nakal je lah dekat Maktab Perguruan Hulu Kinta. Dan program ni akan berlangsung selama lebih kurang seminggu lah macam tu. Dan saya pun join lah program tersebut. Dan difahamkan seramai 150 orang pelajar terlibat daripada seluruh pelusuk sekolah negeri Perak ni. Sesampai saya dengan kawan-kawan saya satu sekolah ni di tempat program tersebut diadakan, dah ramai dah yang sampai dulu sebelum kita orang. Dulunya saya tak tahu program jati diri ni apa. Saya ingatkan saja-saja je join ni untuk nak makan-makan angin, tengok-tengok sightseeing gitu kan. Sampai-sampai je terkejut jugalah sebab ramai askar-askar dekat situ. Rupa-rupanya brother-brother askar ni lah yang jadi jurulatih yang akan train kami dalam program jati diri ni.
Dan saya ni seorang yang keras hati lah sebenarnya. Dan memang tak takut dengan benda-benda makhluk-makhluk halus ni. Bukan saya tak percaya dan tak boh. Cuma perasaan takut tu tak ada dalam jiwa saya ni. Memang sebenarnya selalu dengar orang jumpa hantu ni lah, apalah itulah ini. Tapi saya tak pernah pula jumpa. Sampai saya jadi macam rasa macam tak boh lah gitu. Sebab langsung tak pernah tengok benda-benda halus ni walaupun sekali seumur hidup saya. Dan orang-orang cakap, kalau cakap besar ni, nanti dia akan tunjukkan diri dia. Tapi tak ada apa-apa pun. Dan tipu je lah semua tu. Pada saya lah. Masa tu lah. Zaman dulu-dulu tu lah. Sebab memang saya ni langsung tak pernah jumpa makhluk ni. Nak dijadikan cerita lah. Tibalah satu malam ni, jurulatih buat satu program burung hantu dekat satu kawasan bukit dekat area Hulu Kinta tu. Jam lebih kurang pukul 12.30 malam. Siapa yang pernah buat burung hantu ni mesti tahu kan? Kena tinggal dalam hutan sorang-sorang. Dengan jarak-jarak dengan kawan tu agak jauh-jauh macam tu. Tengah-tengah malam pula tu. Dan saya salah seorang yang kena tinggal dalam hutan banat tu. Dan jarak dengan kawan-kawan tu lebih kurang 100 meter lah antara seorang ke seorang. Dan bila malam tu lah, bila dah duduk sorang-sorang kat tengah-tengah dalam hutan macam tu, yang saya tak pernah jejakkan kaki langsung sebelum ni, memanglah ada terasa macam rasa takut sikit. Tapi keadaan hutan tu agak terang juga sebab bulan tengah mengambang waktu tu. Memang bolehlah nampak kalau ada kelibat-kelibat ataupun binatang yang lalu. Jadinya waktu tu, saya pun duduklah dekat lereng bukit tempat saya ditinggalkan. Yelah, nak ke mana lagi kan? Dan saya pun bukan tahu sangat pun selok belok hutan dekat sini. Dan jurulatih pun sebelum tinggalkan saya tadi, dia ada pesan, dia ada cakap, jangan pergi mana-mana. Takut karang sesat pula dalam hutan. Dan dia orang pesan, tunggu sampai dia orang ambil. Lebih kurang setengah jam lah. Saya duduk mencangkung kat lereng bukit tu. Dan tiba-tiba terasa telinga kanan saya ni macam kena tiup. Dan telinga kiri pun sama. Mula-mula saya ingatkan nyamuk ke agas ke. Bila pandang kiri, pandang kanan, tak ada apa-apa pun. Dan saya pun abaikan je lah. Sambil mata saya ni melilau tau. Tengok sekeliling, tengok. Dan saya tolehlah ke bawah bukit tempat saya lalu saya masuk tadi. Ternampak ada satu kelibat macam bayang-bayang hitam macam tu. Melompat-lompat macam monyet. Kemudiannya hilang. Dan nampaklah lagi benda tu melompat-lompat lagi dan hilang semula. Dan makhluk ni seakan-akan melompat-lompat menuju ke arah saya. Dan mata saya ni waktu ni lah dah tak berkedip dah memandang bayang yang menuju ke arah saya. Dan tiba-tiba bayang-bayang tersebut hilang. Tapi saya masih lagi tengok ke arah bawah lereng bukit tu sambil mencangkung lah. Dan melilau mata ni mencari mana tak nampak-nampak juga kan. Lantak lah. Setelah puas mencari kelibat tadi tak nampak, saya pun menolehlah kepala saya ni ke arah depan. Dan alangkah terkejutnya saya pada waktu tu. Kelibat tadi ni betul-betul berada dekat depan saya. Dalam keadaan mencangkung sambil menongkat dagu. Sama macam saya buat sekarang ni. Dengan jarak antara saya dengan benda tu lebih kurang setengah depa je. Daripada situlah saya dapat melihat dengan jelas wajah dan keadaan makhluk tu. Dengan sekali imbas, badan dia tu macam badan berbulu kasar-kasar macam tu. Macam monyet dengan mata dia merah menyala. Dan saya pun masa tu dah macam nak pitam dah sebenarnya. Nak lari pun ada. Tapi kalau nak lari pun tak tahu nak ke mana kan. Lari sekarang pula buatnya sesat dalam hutan, lagilah masalah besar. Jadinya saya pun ambil keputusan tak pergi mana-mana lah. Hanya terkaku je dekat situ dalam keadaan mencangkung sambil tutup muka dan tunjuk ke bawah. Habislah waktu ni semua ayat suci, ayat Al-Quran, doa makan, semua saya dah baca dah. Dan saya rasa dalam 2 jam tu, saya duduk kat situ mencangkung sambil tutup mata dekat situ. Duduk diam metu je. Dekat 2 jam saya dekat situ, akhirnya saya terdengar suara orang ramai. Dan cahaya lampu suluh daripada jurulatih untuk mengambil kami semua pulang. Sesampai semula dekat kamp, saya dah diam je. Dan tak macam dulu, yang banyak bercakap, banyak usik kawan-kawan kan. Dan sampaikan kawan-kawan saya ni semua hairan. Kenapa saya jadi mendap macam ni kan? Tak macam biasa. Keesokan harinya, saya demam teruk. Hampir 2 minggu dan saya terpaksa dihantar pulang kerana tak boleh jalani aktiviti seterusnya. Selepas baik demam, barulah saya buka mulut dan cerita apa yang dah jadi pada ayah. Dan ayah saya waktu tu gelakkan je lah. Dan dia cakap itu hantu hutan. Dan katanya
Ini mungkin sebab saya ni selalu sangat cakap besar. Dan semenjak hari tu, saya tak nak terlampau berani sangat lah. Cukuplah sekali je dapat tengok benda tu. Dan kalau boleh, tak nak jumpa dah sampai bila-bila. Sekian daripada saya. Dan ini adalah kisah Solat Malaysia pembukaan pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah yang pertama ni. Sebab KSM malam ni ada lagi satu je kisah. Kisah seram berkenaan dengan burung hantu juga. Jadinya kita teruslah dengan kisah yang nombor 2. Kalau ada iklan tu jangan skip ya. Tolonglah support KSM sikit. I love you all lah. Okey, kita terus dengan kisah yang nombor 2. Okey, untuk kisah yang nombor 2 dan terakhir pada malam ni. Jadinya kita terus dengan kisah yang nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munir dan saya masih di tingkatan 4 di sekolah yang namanya tidak akan saya sebut. Dan saya tinggal dekat asrama kerana rumah dengan sekolah saya ni berjauhan. Dan untuk pengetahuan anda semua, sekolah ataupun pelajar sekolah saya ni semuanya adalah lelaki. Seumur hidup saya tak pernah lagi terlihat ataupun ternampak hantu tu. Okey, telah menjadi resmilah di antara kami untuk mengadakan malam burung hantu setiap tahun dan yang akan mengelolakan adalah kami abang-abang senior. Setiap senior akan dipertanggungjawabkan menjaga 3 orang junior. Setiap senior akan meninggalkan junior yang dipaksa menutup matanya dengan tali leher ke tempat yang sunyi sambil memerhati gerakan mereka ni daripada jauh. Selalunya senior hanya akan menempatkan mereka di kawasan padang, yang paling jauh pun adalah di depan kantin. Tapi bagi saya, senior-senior ni, diorang ni cuma memilih kawasan ni kerana pertama, sebab senang nak jaga. Dan yang kedua, kerana senior-senior ni tak berani nak pergi ke tempat yang lebih dalam di dalam kawasan sekolah kami. Dan sekolah kami ni memang sangat-sangat terkenal dengan hantu piano, hantu Jepun lah, dan ada juga kisah berkenaan dengan hantu Pontianak dekat sekolah kami. Dan dalam banyak-banyak hantu tu, paling popular adalah Pontianak lah. Kerana tak ada seorang pelajar pun yang pernah terserempak dan hanya menjadi bualan mulut pengawal keselamatan. Menurut mereka, Pontianak ni tidak menunjukkan rupa fizikal secara terus, tapi kita akan terdengar bunyi suara wanita menangis, bunyi menyanyi lah, bunyi mengilai lah. Kan? Dan menurut Pak Samad lah, yang merupakan seorang pengawal keselamatan yang paling lama dekat sekolah saya, dia pernah terserempak dengan satu kain putih. Dan ketika dia menghampiri kain putih tersebut, seperti terbang terus menuju ke arah tangga. Dan waktu tu, Pak Samad ni hanya membiarkan je dan terus melakukan kerjanya. Dan bagi saya pula lah, ini semua kan nak cerita konspirasi teori je antara warden dengan pengawal keselamatan ni bagi nak menakutkan para pelajar kerana kawasan tu adalah merupakan kawasan laluan pintas bagi kami untuk fly pada malam hari. Fly tu maksudnya punting sekolah, cabut, keluar daripada asrama lah. Okey, balik pada cerita malam burung hantu tu lah. Pada tepat pukul 1.30 pagi, kami para senior ni dikumpulkan untuk diberi taklimat oleh penghulu asrama. Nazri ataupun lebih mesra dipanggil dengan nama Nas, dalam taklimat tersebut telah ditekankan sekeras-kerasnya melarang untuk para senior ni membawa budak-budak junior ke kawasan panas sekolah kami, iaitu di Blok Bistari. Blok Bistari ni memang terkenal sebagai blok keramat kerana di sinilah katanya Port Pontianak tu berlega-lega. Selesai dah dengar taklimat apa semua gedebak gedebuk gedebish, saya pun teruslah mendapatkan rakan sekepala saya. Itu orang kata best friend saya lah. Nama budak ni Rusdi. Weh Rusdi, jom follow aku. Kita bawa budak-budak junior ni pergi dekat blok keramat tu, nak tak? Kau ni, tadi kan dah kasih warning, tak boleh bawa budak-budak ni pergi sana. Kau tak dengar ke? Alah kau ni, habis tu nak bawa diorang ni pergi mana? Tempat biasa, pergi kat padang. Tak thrill lah pergi kat situ.
Kata nak suruh orang jadi berani. Apa benda? Alah, apalah nak buat malam burung hantu konon. Kalau setakat bawa tempat biasa je. Baik kita balik asrama tidur je kat situ. Kau ni, tak naklah aku. Kau pergilah sorang-sorang. Aku tak beranilah. Apa benda lah kau ni, Rusdi? Relax lah. Kita kan berdua ni. Apa yang nak ditakutkan? Kau ni kan, benda lain kau ajak aku ikut semua. Biasa aku akan ikut punya lah. Tapi kali ni sorry babe. Aku tak dapat nak follow kau lah. Ini semua kerja gila lah. Kau fikirlah. Kita bawa budak-budak junior pergi tempat-tempat macam tu. Diorang okey lah sebab mata diorang kena tutup. Tak nampak apa-apa. Kita ni yang kena buka mata, kena jaga diorang tu. Silap-silap semua benda nanti muncul kat depan mata kita. Kau nak pergi, kau pergilah. Aku memang tak nak follow Terus terang aku cakap, memang aku tak nak. Lah, kau ni penakut rupanya. Perangai mengalahkan pondan. Ni, kita ni kan manusia. Nak buat apa nak takutkan hantu ni semua? Hantu tu orang yang dah mati. Bukan boleh buat apa-apa kat kita pun. Sudahlah kau ni. Dan bila kita orang dah bertekak macam tu, si Rusdi pun belah je macam tu. Nampaknya kali ni saya akan keseorangan lah ditemani oleh pelajar-pelajar junior yang bakal saya jaga pada malam tu. Malam tu saya ditugaskan untuk menjaga. Seorang nama dia Ahmad, seorang nama dia Ijat dan seorang lagi nama dia Acap. Setelah mata mereka ditutup, saya terus membawa mereka ni menuju ke blok keramat. Setiap mereka saya letakkan berjauhan. Ahmad saya letakkan dekat bawah pokok. Ijat pula saya letakkan dekat depan tandas. Dan akhir sekali, si Acap ni saya letak dia ni dekat bawah tangga blok tersebut. Dan saya pula pergilah belakang. Dah settlekan dia orang semua. Saya pun pergi kat belakang blok tu, isap rokok kat situ. Dah siap apa semua isap rokok kat belakang tu kan. Saya pun datanglah balik. Setibanya saya dekat blok tu lagi, saya dah rasa macam lain tau. Rasa macam kena perhatikan je. Dah rasa tak berapa nak selesa sangat tau. Setelah setengah jam pun berlalu, saya terdengar seperti bunyi tangisan yang sayu sangat daripada tingkat yang paling atas blok tu. Lah, siapa pula yang menangis malam-malam buta macam ni? Budak-budak ni lah tu. Sengaja nak menakut-nakutkan aku agaknya. Ingat aku takut. Budak-budak ni. Oi! Rusdi! Sudahlah kau. Aku kenal lah suara kau. Kau ni. Kau tu kat atas tu. Hati-hati. Aku nampak pontianak tu ada dekat belakang kau tu. Dan niat saya sebenarnya waktu ni sekadar nak bergurau. Tapi seperti tak dilayan tau. Dan Rusdi ni langsung tak jawab apa-apa pun. Tapi suara menangis tu tetap masih kedengaran. Dan saya jerit lagi. Hoi, Rusdi! Kalau nak cari aku kat belakang blok tau. Aku nak isap rokok kejap. Kau kalau lambat nanti, aku isap dengan pontianak je lah dekat belakang tu. Dan saya pun apa lagilah, terus gerak pergi ke belakang blok. Lepas 15 minit saya dekat situ, menunggu si Rusdi ni. Tunggu. Dia tak timbul-timbul kat situ. Dan saya mulalah rasa pelik sebab dia ni tak sampai-sampai. Dan saya pun kembalilah ke tempat saya tinggalkan pelajar-pelajar junior saya yang saya jaga tadi. Dan waktu saya berjalan menuju ke arah si Ahmad ni, pelajar yang junior yang saya tinggalkan dekat bawah pokok tu kan, saya nampak kain putih betul-betul dekat atas pokok tempat saya tinggalkan si Ahmad ni. Pelik. Takkanlah sampai macam ni sekali si Rusdi ni nak menakutkan saya. Dan waktu ni saya buat tak tahu je tau. Macam buat tak perasan lah kain tu ada dekat atas tu. Tak lama selepas tu, saya nampak si Acap ni berlega-lega dekat depan tangga. Dan bila saya hendak ke arah si Acap ni, tiba-tiba si Acap ni berlari tau. Lari terus naik tangga tersebut. Dan saya pun apa lagi dah nampak dia macam tu. Saya teruslah mulalah mengejar. Dan setibanya di tingkat yang paling atas, saya nampak Acap memasuki bilik darjah yang paling ujung sekali. Sesampai ke bilik darjah tersebut, saya teruslah panggil-panggil si Acap ni. Cap! Kau jangan main-main, Cap. Dah lah, Duk. Kita dah nak balik dah ni. Jangan main lagi dah. Aku dah penat dah kejar kau dek tangga ni. Dan waktu ni senyap je tau. Saya buka lampu dan mencari seluruh bilik darjah tu. Hilang. Acap tak ada kat situ. Gaib macam tu je.
Tak ada sesiapa pun dekat situ selain daripada saya dekat situ. Dan saya pun keluar daripada bilik darjah tersebut untuk nak minta bantuan. Tiba-tiba saya perasan macam satu kain putih ni seperti macam kena tarik tau, masuk ke dalam kelas sebelah. Dan saya syakkan yang si Acap dengan Rusdi ni diorang tag team cuba nak game saya waktu tu. Saya pun masuklah ke bilik darjah tersebut dan terlihat kain putih dekat bawah meja guru. Tanpa membuka lampu, saya terus jalan-jalan terus ke meja guru tu. Konon-kononnya nak sergah lah budak dua orang ni kan. Bila dah semakin dekat ni, saya dah terbau tau, bau busuk macam bangkai. Dan saya melihat seperti sesuatu berkain putih kotor dengan tanah, berambut panjang, duduk mencangkung dekat bawah meja tu sambil menangis. Dan buat kali pertama je, inilah kali pertama saya melihat hantu yang berada betul-betul dekat depan saya. Tiba-tiba pintu dekat dalam bilik darjah tu tertutup. Bam! Dan dalam kegelapan tu menyelubungi bilik darjah tersebut, saya pun berlarilah menuju ke arah pintu. Tapi pintu tu terkunci daripada luar, menyebabkan saya mulalah panik dan membaca segala surah yang saya ingat. Tapi memang confirm lah tunggang langgang bacaan saya waktu tu. Dan saya cuba lagi merempuh pintu berkenaan dan akhirnya saya berjaya keluar daripada bilik darjah tersebut. Tanpa fikir panjang, saya terus berlari meninggalkan junior-junior jagaan saya. Dan setibanya saya dekat asrama, tercungap-cungap saya terus pergi berlari mencari si Nas tu dan meminta pertolongan dia. Das pun kata apa? Nas kata, okeylah, kita tamatkanlah malam bunga hantu ni bagi mengelakkan kejadian semakin parah. Jadinya kali ni, saya, Nas dengan beberapa budak senior lah, ditemani juga dengan Pak Gad tu, Pak Samad yang terkenal kerana ada memiliki sedikit ilmu kebatinan. Terdengarlah Pak Samad ni dah mula dah mengamat-ngamit mulut dia tu, membaca ayat kursi dan beberapa surah lain. Dan saya pun tunjukkanlah Pak Samad dengan senior-senior yang lain ni ke tempat yang kali terakhir saya ternampak Acap. Dekat bilik darjah tersebut, Pak Samad pun menyuruh si Nas ni untuk azan. Pak Samad pun mulalah membaca ayat kursi dengan 3 gul. Dari situ, saya dah mula terdengar bunyi bawah meja pelajar di bahagian belakang kelas tau. Kali ni, bukan saja Acap, malahan Ahmad dengan Ijat turut berada kat situ. Mungkin jugalah kerana saya tinggalkan diorang ni, mereka juga turut disorokkan dekat situ. Dan saya dengan sini-sini yang lain terpaksa mengangkat mereka pulang ke asrama kerana mereka bertiga dah nampak keletihan sangat pada waktu tu. Pada pagi tu, setelah mereka sedar, kami pun menanyakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Dan Acap pun menceritakan, ketika dia sedang menunggu di bawah tangga tu lah, tiba-tiba seorang lelaki tau datang kat dia dan berbisik pada dia. Kata dia mengaku sebagai seorang senior dan menyuruh Acap mengikutinya. Dan Acap waktu ni rasa macam pelik juga dan teruslah menanyakan kod rahsia kepada lelaki tersebut. Tapi lelaki tersebut terus tarik tangan Acap dan ketika itu Acap sempat membuka tali leher yang melindungi mata dia. Dan menurut Acap, lelaki tersebut badan dia besar dan hitam tau. Dan lelaki itu menariknya memasuki ke bilik darjah berkenaan. Dan sewaktu saya mencarinya dekat bilik darjah tersebut, Acap ni sebenarnya dah panggil saya banyak kali. Panggil. Tapi saya macam tak dengar. Seperti saya ni tak mengindahkan apa yang dipanggil si Acap tu. Dan menurut Ahmad dan Ijat, cerita mereka pun sama juga macam cerita si Acap tadi. Ditarik oleh lelaki besar ke bilik darjah yang sama. Begitulah pengalaman malam bulung hantu yang tidak dapat saya lupakan. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ini. Semoga anda terhibur dan minta maaflah kisah hari ni, kisah malam ni pendek sikit daripada malam-malam biasa ya. Dan okey, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ni, kita letak disclaimer sikit. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan. Sokongan daripada anda semua
adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.